kata Sayyidina Ali, kalau harta tu kita kena jaga dia, tapi kalau ada ilmu, ilmu yang jaga kita. Harta makin kita belanja makin berkurang, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Surau Ulul Albab Bandar Seri Botani Ipoh. Dan begitu juga saya dipahamkan adalah pengurusi kelab peminat saya kat sini, tak tahu pula. Dan terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab ada orang dia datang malam ni macam biasa je, ni memang biasa sembahyang sini, tak tahu pula ada Samsul debat malam ni kan. Dapat tengok dokek-dokek kan. Dan ramailah yang mula keluarkan spekulasi tu, nampak muda pula macam tu kan, tingginya macam-macam lah kan. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting saya tengok terpancarlah keinginan dan semangat orang yang datang malam ni, iaitu semangatnya nak menuntut ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tak kira lah, walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu, dah ada dah ganjarannya, termasuklah tidur. Jadi tak ada masalah. Siapa yang rasa ngantuk, tidurlah. Itu je ubat ngantuk. Tak usah nak kontrol-kontrol mana kan. Dah memang daripada siang tadi sibuk, ponek kan, malam ni dongalah ceramah, lolap. Anugerah dah tu Allah Ta'ala bagi kat kita. Orang kalau tengok ceramah daripada mula sampai habis tu biasa. Tapi kalau kejap tengok, kejap lolap, kejap tengok, kejap lolap. Hebat orang tu, sebab sambil-sambil dia dengar ceramah, dia zikir. Tapi yang paling hebat, sepanjang ceramah dia zikir. Yang tu hebat betul. Dan dia tahu dah timing nak bangun waktu bila. Bila saya baca doa hilang ngantuk tu. Pernah tak penceramah aja hilang doa hilang ngantuk? Pernah tak? Pernah tak perempuan doa hilang ngantuk? Doa kalau hilang ngantuk, bercakap kat depan, baca doa ni, insya-Allah hilang ngantuk orang ramai. Doa dia senang je. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hilang ngantuk. Ada yang nyalin, sabar dan kan. Tapi betul kalau orang dah tidur dengan wabillahi taufik, bangun ni udah habis ke? Bangun dia. Tapi saya belum baca lagi doa tu. Dan malam ni kita cerita tentang ilmu. Cerita tentang ilmu. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Kena tuntut ilmu. Bak kata Sayyidina Ali, kalau harta tu kita kena jaga dia, tapi kalau ada ilmu, ilmu yang jaga kita. Harta makin kita belanja makin berkurang, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Dan masing-masing kena mengaku kan, yang kita ni semua kurang ilmu. Kan? Kok lebih-lebih pada orang lain, tapi dah hanal kan? Belum lagi. Tak ada anak-anak. Samsul debat pun tak ada. Kita kongsi. Malam ni bukan nak mengajar anak, nak kongsi. Faham tak setakat saya cakap ni? Kalau tidak saya ulang balik. Faham ya? Alhamdulillah. Samsul buat cakap senang-senang ya kan? Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatan. Ilmu nak tuntut mesti dengan adab. Tu dia. Tu sebab orang tua-tua dulu kalau hantar anak mengaji, belajar agama, hantar tu siap bawa rotan kali. Abah yang datang. Betul tak? Abah datang, ni ustaz, ni anak saya ni ajarlah dia ngaji. Ni rotan dia. Ustaz nak belasah, jangan mati sudah. Macam tu orang tua-tua dulu. Hari ni
Nah, ambil RM50 kau bagi kat ustaz tu, kau mengaji dengan ustaz tu. Kau ngajarnya bapak. Hari ni kan, walaupun ada kemudahan telekomunikasi, pergi menghadap tok guru tu, jumpa. Walaupun surau ni buka kelas mengaji, anak-anak siapa nak mengaji kat surau Ulul Albab, sila daftar pada berapa bulan, bagi tarikh. Walaupun boleh bagi nama kat WhatsApp, telefon, nak jumpa ustaz, apa hal? Datang jumpa kat, saya ada masukkan nama anak saya ni, anak saya. Lah kenapa? Kan dah telefon. Janganlah, dari segi adabnya saya kena bawa anak saya ni tunjuk kat ustaz. Macam tu baru betul. Kan? Kalau online pun dah boleh tunjuk, ni anak saya ustaz. Online, nampak ni muka ustaz, tak nampak tak? Ni anak murid saya, ajarlah ustaz. Nampak tu budak nampak tak? Kan? Sebab apa? Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatan, sehingga bukan sahaja dapat mendalami menguasai sesuatu bidang, bahkan bersifat merendah diri, seperti resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Bila bawa jumpa guru, anak tu nampak ayah dia pun hormat guru ni, barulah anak tak macam-macam perangai kat sekolah tu. Nampak tak? Main hantar depan pintu pagar, ayah sibuk tu. Betul? Kalau PIBG, mak datang. Masyarakat PIBG, mak datang. Bapak sibuk. Kan? Duduk kat Bandar Seri Botani. Kan sibuk. Nama pun Bandar City. Botanical City. Wah, macam itulah. Dalam bahasa Jawa lah kan. Betul? Tapi itu marah. Kenapa nama PIBG tak letak PBIG? Sikit-sikit ibu. Dah mak yang datang mesyuarat. Persatuan ibu, bapa dan guru-guru. Untung ada bapa situ tu. Ibu pejabat. Mana ada bapa pejabat? Ibu negeri. Pernah dengar bapa negeri? Tak tahu. Ibu roti. Bapa roti pun tak tahu. Ibu jari. Bapa jari ada? Ada. Mana semua ibu. Ibu sawat. Bapa sawat tak ada. Ibu negara Kuala Lumpur. Bapa negara? Tak ada. Kan? Punyalah pengiktirafan pada ibu dia bagi kan. Tu sebab banyak orang Melayu ni tengok drama, tengok tanggang, dia sumpah jadi batu. Sebab penghargaan nak beritahu hebat mak ni. Batu bola, batu terlangkup. Bertelangkup pula, bertangkup kan? Pak, nak tunjuk mak mengajuk, jangan main-main. Tolu tembakul punya hal. Benda kocik tak boleh settle. Batu bola cari kan? Tapi nak beritahu, kena jaga hati mak. Pening tuan-tuan hari ni kan. Anak-anak payah jaga hati mak ni, tak tahu pasal. Makin pandai, makin kau ajar pula. Makin pandai, makin kau ajar. Makin pandai, makin kaya, makin tak boleh ingat ke mak ayah tu. Makin rasa mak ayah tak tahu apa-apa. Itulah budak-budak hari ni dah berlaku di semua tempat kecuali Bandar Seri Botani. Okey. Saya cover siap-siap ya. Okey. Jadi melalui adab yang dijaga akan terselah kesungguhan dan usaha. Kerana adab dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Seperti mana disebut oleh Imam Malik, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Kono belajar adab dulu. Tengok orang sini punya handal tak handal adab orang sini. Tengok bagi cawan, tengok gelas, siap alas, ini adab, Mbak. Walaupun tak kena pasangannya. Kan, tapi demi kerana adab, siap alas, nampak. Ini patut untuk cawan kan, tapi tak, sebab Allah ni nak tunjuk adab. Orang tua-tua dulu kalau suruh jemputlah minum, dia pun cakap terima kasih banyak. Orang tua-tua dulu tanyalah ayahanda dengan ayahanda bonda semua. Kepantangan orang tua-tua dulu bagi minum macam ni. Ambil lah, memang dia hampir pecah depan orang tua tu, dia marah. Macam miskin sangat dia kata. Wahal memang miskin pun. Tapi maksudnya macam miskin sangat ni, miskin apa? Miskin adab.
Lalu depan orang tua menunduk. Oh, Pak. Dah lah menunduk, minta izin. Pakcik, saya lalu ya. Lalu. Ya Allah, baik betul berkonan budak ni lah. Yang sekarang berlari, sini pula dia main. Nampak berapa banyak yang kes macam tu. Lalu belakang mau minta izin. Pakcik lalu belakang, jangan, lalu depan. Tak apa dibolong belakang tu tak tahu. Tapi orang tua dulu percaya lalu belakang habis ilmu dia. Kan tak apa pesen pula kan. Tapi yalah dia suruh lalu je depan ni tak apa. Kan? Adab. Kan? Yang belum kahwin tu beradab tu jangan yang kira lah itu nak poli jiwa nama Yang bakal suami tu memanglah elok. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat. Allah. Mengeletek-ngeletek nyawa tengok bayi budak ni. Allah Akbar. Saya tengok muka makcik, ingat mak saya. Allah. Salam cium tangan berjilat. La ilaha illallah. Parah betul budak ni. Dia lalu depan orang tua tu bukan menunduk, menyarap. La ilaha illallah, parah tu kan. Ni kau nak nulik gonggok ke apa kan? Makcik nak tanya sikit boleh? Tanyalah nak, tanyalah. Zuhur dah masuk dulu. Ya Allah, baik budak ni. Pukul 10 dah tanya. Apakah gila pukul 10 tanya Zuhur dah masuk dulu? Dia minum air sedap betul air ni makcik. Air kosong pun sedap nak. Tu air basuh tangan habis minum. Tak, tu tak boleh kira. Itu nak beli jiwa tuan-tuan. Tapi bab adab ni dibontuk daripada awal lagi. Kan? Islam menegaskan terdapat berapa adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu kerana ia sangat rapat dengan diri kita sebagai seorang Islam. Antara adab menuntut ilmu adalah menghormati guru yang menyampaikan ilmu. Adab itu juga menuntut supaya menggembirakan hati guru kerana ia sebahagian pada usaha mendapat keberkatan daripada mereka. Kan? Macam ini saya gembira dah. Tapi walaupun saya bukan guru, kita kongsi. Guru lain tanyalah dia. Ustaz gemar makan lauk apa? Cuba tanya. Ini masak lauk semua ikut selera pengurusi surau. Contoh. Saya tak kisah. Saya okey kan. Saya awal-awal lagi dah dijamu dah tadi oleh wakil. Tuan pengurusi dah bawa saya tadi. Main lagi. Apa nama tempat itu tadi? Brownish. Gazebo. Boleh lah. Kan? Jadi tanya. Tuan guru tu gambar lemak cili api ke, asam podeh ke. Cari siapa dalam karya kita yang pandai masak lauk tu. Betul. Macam tu tahu je saya suka lauk ni. Ustaz kami dah kaji dah. Nampak? Steady ni. Dia teringat dia. Surah Ulul Albab tu masak sanap betul sampai ke siku jilat sanap ni. Macam tu lah. Tuan-tuan galak-galak faham ke tidak ni? Faham ya? Betul. Mengembirakan guru bila datang dengan tak adalah kan baik bono-bono. Dia bercakap semua lalap. Semua tidur ngantuk betul dah semua kan. Tak apalah saya tengok semua penat ni tak apalah saya faham. Kita tangguhlah kuliah hari ni macam kan. Apa susah kan? Macam itulah. Macam saya tak kisah tuan-tuan. Siapa yang tidurlah. Saya tak kacau hati pun. Memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah kan. Dia boleh tidur, penceramah tak boleh tidur. Hana penceramah tu, dia ceramah dia tidur hana betul kan. Cuma satu lah, kalau tidur tu jangan berdengkur, tu je. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga kan. Tidurlah sesama payah warna lah kan. Kena dengan ceramah warna. Tak kan nama tu orang perempuan tanya kan. Kadang kat rumah payah tidur. Mau makak-makak laki berdengkur. Tapi kat surau tagak-tagak boleh tidur. Kono pula pot botol-botol kat tepi tiang. Contohlah jangan beralih nak. Yang ni contoh ya tu, contoh. Kono pula contoh lah rumah dia punya hangin kan. Tiba-tiba dah terbayang pokok kelapa tu tepi laut kan rumah jangan main-main. Kan? Ada satu lagi adab guru. Bila guru mengajar, dia bercerita tentang satu perkara yang kita dah tahu. Buat-buatlah tak tahu. Sebab ini dah tahu dah. Kocik hati cikgu tu.
Kan? Macam saya memang dah tahu dah orang sini, saya tengok cara tengok dahi berkilau ni, makna masing-masing ni banyak betul ilmu, semua banyak dah tahu, cuma nak refresh balik je. Cuma ada satu kisah tu ni kita senyum. Sebab kita kena ingat satu je, adab dia paling mudah. Walaupun benda tu kita dah tahu, selagi mana kita tak amal, kena anggap itu sebagai benda baru. Kalau kita tahu begitu, alah dia dah tahulah, cubalah cari cerita lain, kecewa guru tu. Kan? Manalah dia nak tahu kan? Penuntut ilmu juga perlu mengikuti pesanan Rasulullah SAW yang menekankan niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Sikap ini untuk mengelakkan kita daripada perasaan riak, seperti menginginkan pujian dan menghina mereka yang jahil. Aku tahulah ni, aku belajar dengan ustaz ni tau. Kau tahu apa? Itulah aku ajak kau pergi kuliah ni, kau tak nak. Tahu? Aku apa kitab aku tak belajar. Minhaj al-Abidin, Mukasyafatul Qulub. Apa lagi? Hadis 40. Kita nak khatam lah. Ayat kan. Kira dari segi ayat itu dia pun boleh mengajar lah. Tentulah. Jadi tak ada kan, kena hati-hati. 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Pertama, menuntut ilmu supaya nak berlawan, tunjuk siapa lagi handal. Orang ni dilaknat oleh Allah. Berbalik daripada luar negara, aku paling pandai dalam bandar Sri Putani ni, siapa boleh lawan aku? Cakap. Benda ni disebut dalam hadis 40 ni. Dia tengok orang-orang yang dilaknat dalam menuntut ilmu. Itu pertama. Kategori kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Maksud mendongak apa? Orang hormat dia. Tuan, hebatlah tuan ni macam ni. Dia nak orang macam tu kat dia. Orang ni juga dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang yang menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Menuntut ilmu supaya besok senang kau kaya. Itu sebab hati-hati ibu dan bapa, jangan ajar anak, kau nak senang kau belajar. Hati-hati. Suruh anak menuntut ilmu bukan sebab dia boleh jadi kaya. Jangan. Besok anak kita kaya, anak kita berlangak. Sebab apa? Sebab kita dah ajar dia macam tu, kita pula menyesal. Tak, tuntut ilmu kerana Allah. Menuntut ilmu nak kekayaan dunia, nak pangkat, nak kedudukan, nak kuasa. Jangan. Kan kita tengok, ada pernah satu ketika dahulu, siapa-siapa yang nak jadi wakil rakyat kena ada degree. Tiba-tiba ada degree. Lagi dahsyat. Ustaz masih bila dia belajar pun tak tahu. Tiba-tiba dah ada. Ya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya tu dia. Tujuannya nak kemasyhuran, nak kekayaan. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan. Tadi yang mula-mula nombor 1 berlawan, nak tunjuk siapa lagi pandai. Yang kedua, berlawan dengan orang yang tak pandai. Lagi tahu. Dia upload dalam Google, Facebook, apa semua, dia cari poin-poin, dia lawan dengan geng-geng dalam grup WhatsApp. Nak tunjuk dia lah paling pandai sekali. Kau tak silap aku, yang aku belajar tu hal copy dalam Google. Kan? Macam tu ya. Saya senang ya, tak pandai cakap. Tak, saya pernah interview ada satu negeri untuk tauliah mengajar. Saya tauliah mengajar motivasi agama. Bukan banyak agama benar, sebab saya tak pandai. So penemuduga tu tanya saya satu soalan. Ustaz, kalau lah ada perkara yang hilau, orang tanya Ustaz tak boleh jawab. Macam mana saya nak jawab? Khabarlah tak tahu. Nak jawab apa pula? Kalau tak tahu, cakap lah tak tahu. Minta maaf, yang ni saya tak tahu, ni saya kena rujuk dulu, saya tanya. Imam Malik pun tanya 10 soalan, dia jawab 3 je, sebab lagi 7 kena baca dulu, rujuk dulu. Jadi tuan-tuan jangan ingat kita tahu semua. Macam kisah ada satu atuk tu, dah pencen, dia ada anak kecil. Dia tengah baca surat khabar, dia dah pencen je surat khabar. Anak yang balik, anak yang bongsu sekali balik pada mengaji. Assalamualaikum, salam. Anak ayah dah balik dah. Daripada mana ni? Kelapa Duain. Kau belajar apa hari ni? Belajar pasal malaikat. Iya. Sekarang ayah nak tanya. Hari ni belajar pasal malaikat apa? Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Pandai anak ayah. Lepas tu kata, tapi ya kan, dia dah mula nak tanya soalan ke ayah. Kenapa lah? Kan lepas Nabi Muhammad wafat, dah tak ada wahyu turun kan? Betul?
Habis sekarang Jibril buat apa? Huru ayah nak jawab apa tu? Huru ayah apa pula aku nak jawab ni? Kau pergi tanya mak kau tu. Mak pula terdongak berlari-lari pergi dekat dapur baik-baik basuh pinggan. Mak, mau makan lah kau pergi tanya ayah kau. Dia dah marah pusing. Yang ayah dah menggigil pegang sok khabar ni. Apa nak jawab? Ayah, cakaplah ayah. Jibril buat apa? Tak tahu, cakap tak tahu. Dia boleh jawab enggak tu? Macam ni lah, Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Kau hajar betul. Kau tak tahu, cakaplah tak tahu. Jangan main belasah ya. Kan? Jadi rendah diri ke kita cakap wallahu alam, nak tak ayah tak tahu jawapan, jap ayah call jap pengurusi surau Ulul Albab. Hello, assalamualaikum tuan. Ni ada orang tanya, saya pun tak dapat tu. Telefon pejabat mufti, mesyuarat hari tu. Nak bincang Jibril buat apa? Tak ada jawabnya. Wallahu alam, nak tak ada siapa yang tahu. Allah jugalah yang maha mengetahui. Mungkin juga Jibril tengah menghatikan kau, tak apa soalan kau tanya sekarang ni. Jangan tanya soalan yang polik-polik. Kan? Jibril tengah perhati, kau dah semayang belum? Oh belum. Sebelum Jibril togur kau pergi semayang. Macam tu lah. Jangan mana-mana jawab bodoh yang tak tahu. Aduh. Saya dengan Abang Samsul Rawau forum duo Samsul dekat Bukit Aman. Ada seorang perempuan tanya, bulan Ramadan nak tanya, kami ni berkahwin, lepas tu kami bersama kan, tiba-tiba azan, macam mana? Mak soalan ni, azan subuh, tiba-tiba azan, macam mana? Abang Samsul kau suruh dia jawab, apalah dan pula kau lagi lama kahwin kan? Dah bergaduh tak nak jawab. Jadi saya nak jawab soalan tu, saya pun tanya. Sekarang sebelum saya tanya, saya nak tanya akak, masa azan tu sedang ke dah sudah? Tengok. Galak ketua polis tu, mengikik-ngikik betul. Yalah nak tahu, kalau anda kata dah sudah, dah lah pergi mandi, ambil uduk, mandi betul-betul, lepas itu semayang lah. Lepas itu puasa macam biasa, tak ada masalah. Kalau sedang, budak-budak tu tengok, kalau sedang berlaku proses itu, dengar Allahu Akbar, berhenti macam Tuhan cakap, azan berhenti dah pergi mandi, puasa macam biasa. Tapi jangan pula Allahu Akbar sikit lagi, jangan. Memang batal, memang kau tak boleh puasa hari tu kan. Ya, yang faham, tak faham sudah. Poning tuan, orang tanya soalan pelik-pelik tanya kan, pelik-pelik orang tanya. Saya mana boleh jawab lah. Yang tak boleh tu saya kata, macam orang tanya kan pasal suami isteri kan, kalau tanya tips macam mana nak ambil hati suami, semua kita lah. Macam mana cara nak menangi hati isteri yang dah merajuk dengan kita, boleh saya beritahu. Ustaz, saya dah tak tahan dengan suami saya nak bercerai dengan dia. Apa pandangan Ustaz? Kau pergi pejabat agama. Macam tu ya, banyak cerita Kenapa macam orang tanya kita pula kan? Pergi bincang dengan pejabat agama. Tak ada benda tak boleh settle. Pergi bincang pejabat agama, tengok macam mana kan. Dia masalah bila kita bagi nasihat kan, ditunjuk, tengok bang, Samsul Ubat pun cakap macam ni, abang yang salah, nampak? Dah den pula terbabit kan, itu masalah tu kan. Jadi seorang yang menuntut ilmu mestilah betul dan ikhlas niatnya, sikap itu untuk mengelakkan daripada riak dan inginkan pujian. Maka kita perlu sedar, semua ilmu diperolehi sebenarnya ialah rezeki daripada Allah dan bukan semata-mata usaha kita. Kalau tidak, semua orang dapat ilmu satu. Alhamdulillah dalam kelas tu semua dapat nombor 1. Tak ada nombor 2, 3, 4, 5 tu. Berkongsi markah kedudukan nombor 1 semua. Tak ada. Tapi tak bermakna kalau budak terdapat nombor 10, nombor 20 dia tu kira bangang lah, payah benar lah kan, orang kampung sebut kan. Kau bangang mana, kau ikut siapa? Kau emak kau ya? Dah emak malah marah kan. Tak, anak-anak kita ni, dia ni ada kemahiran kelebihan masing-masing. Kadang-kadang dia tak boleh ilmu ni, rupanya kemahiran dia tip-top. Dia tengok aircon pun dia tahu dah on ke belum. Cakap itu tak payah belajar, Ustaz. Tak maksud dia kemahiran lah. Kalau ada nak repair aircon, wiring, oh yang ni masalah ni tengok. Kan betul. Oh, mana dia pick up benda-benda macam tu. Macam Samsul debat lah, disuruh wayar tu aircon kan. Kalau saya pasang-pasang sudah yang menyalur lampu. Tu masalah tu. Kan, apa masalah? Sebab kita bukan bidang itu. Kena semua jadi doktor, siapa nak jadi pesakit? Dah semua nak jadi lawyer, semua nak jadi, semua ada kelebihan dia masing-masing. Ya, ada kelebihan masing-masing. Ya.
Jadi makna kata jangan kita bantai anak kita. Kadang-kadang 5 anak kita, yang seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer, yang seorang tu tak pandai. Kau ni menyusahkan aku je, bagi duit banyak, berhabis untuk kau. Apa yang kau balas untuk keluarga? Janganlah. Tiba-tiba satu hari terlantar, dua-dua terbaring kat rumah sakit. Yang tak sekolah, yang tak pandai ni dia yang bolo gitu. Nak cakap apa? Yang lain yang doktor tu, yang engineer, goli. Pijak kan tahulah kan. Rupanya yang tu yang tanya, Mama nak makan apa? Cakap je. Mama cakap je. Nangis teringat. Dia selalu kutuk-kutuk anak ni dulu. Rupanya anak tu yang belai suap makan dia. Mama. Bandar Seribu Tani. Mama lah. Mana ada ibu? Nyampah tu. Kan? Wah, kampung mana? Kuala Kansar. Contoh kan. Luangkan masa sebaik mungkin. Tu satu lagi. Dalam kuliah ilmu, ketika mereka tak ada kelas, contoh tiba-tiba malam ni tak ada ustaz, adab dia. Kalau contoh kita belajar kuliah tajuk itu, dia jenis yang berkitab contohlah. Adab dia malam tu jangan, batal balik. Tak. Kita duduk buka juga telaah ilmu yang biasanya dia ajar dalam kitab tu, mungkin tengok balik, semak balik tajuk yang lepas. Macam tu. Kan? Tapi janganlah habis masa dengan melepak. So nak lepak mana ni? Kau dah depan lah. Boleh kita sambung bincang tentang tajuk yang ditinggalkan bulan lepas? Jangan harap lah tak ada tuan-tuan. Dah sampai kat Kodai nak kau dah tom yam, tak ada lah tu kan. Kan? Bukan orang sini lah, orang sini betul-betul orang tempat lain, kan? Ini termasuk dalam adab menuntut ilmu, kerana meluangkan masa sebaik mungkin supaya berlaku penambahan ilmu, tidak kira di mana pun kita berada. Memetik kisah Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim dengan anaknya Imam Abdul Rahman, yang kedua-duanya ialah imam besar dalam ilmu hadis pada kurun ketiga hijrah. Orang bertanya kepada Imam Abu Hatim, mengapa anak kamu begitu alim? Lalu dia menjawab, anak aku belajar denganku di semua tempat, setiap masa, sampaikan ketika aku masuk ke dalam bilik mandi, dia akan membaca dan belajar di luar bilik mandi itu. Nampak? Saya ingatlah arwah abah saya dulu. Saya bukan ilmu hadis lah, tapi saya ingat arwah abah saya dengan mak saya tu, dia nak keluar cari kayu api. Masa tu kan dapur kayu api sedap masak kan. Dia pun cakap, abah balik kan, abah nak tanya Sefel 8. Macam tu lah lebih kurang. Jadi walaupun tak ada, keluar, takut sebab abah balik kan, kita semangat ni nak baca Sefel 8 depan dia ni. 8 kali 1 berapa, 8 kali 2 berapa kan. Budak sekarang, mama keluar ni, jangan tak belajar, pap. Wifi, apa bondo, tak apa dibelek, main game PUBG. Macam-macam game main. Betul atau tidak? Budak sekarang boleh marah mak dia, bukan sebab tak boleh main kat luar. Kita dulu marah, kapsal lah tak boleh main dalam pukul 5, orang kawan-kawan semua dah tunggu nak main dah. Budak dulu, budak sekarang marah sebab tak dapat password wifi. Budak sekarang marah sebab kita sorokkan handphone untuk dia. Betul tak, Dik? Betul ke tidak? Ngaku, pantu, tahu pun. Aku tahulah. Ni nama dia kategori BBNU, budak baru nak up kan. Tak apa, Dik. Boleh, adik boleh main game, boleh, tapi ada masanya, faham? Aku nampak kau bincang tadi bila aku cakap tu. Kau ingat aku apa? Mata aku nampak tu. Jadi kawasan ilmu memerlukan kita untuk mencari guru seramai mungkin. Jadi dengar kuliah datang, jangan pilih ustaz ni tak nak lah, lolap dah. Tak nak lah ustaz ni ngantuk. Tak apa, ngantuk pun satu rahmat menampak tidur. Kan? Ada pun perkataan ini adalah dalam, dia baca kitab lama. Maka tersebutlah kisah dalam pada pun ia. La ilaha illallah, apa benda ayat baca bahasa kitab lama kan macam tu, pusing-pusing. Kan? Itu yang ada ustaz ni balik daripada luar kan, dia tak biasa, dapat pula kitab lama dia baca. Ada pun makanan-makanan yang boleh dimakan. Termasuklah haiwanan juga, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas muka bum. Bum macam dia bawa mim bumi, bum macam dia bumi, bum. Tak peranyat orang suruh lah pula bum pula jangan.
Antara sayur-sayuran itu termasuklah kacang, bendi dan juga termasuk juga sayur-sayuran yang bernama pistol. Petola. Pistol gila tu, pistol tu lah. Tadi bom ni pistol pula. Maka hendaklah kita sama-sama ke metod. Apalah ke metod pula? Committed. Dia jauhi lama kan, orang lama tulis tu kan, dia baca oleh kan. Itulah. Jadi selain daripada itu, nuntut ilmu mestilah mempunyai peralatan yang lengkap seperti buku dan alatan menulis kalau boleh. Tetapi saya faham, ketika zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi sabut dia tahu ingat. Jadi yang tak menyalin ni semua bersedara dengan Abu Hurairah. Senang habis cerita. Itu yang jadi bila balik rumah, okey macam mana? Okey, siapa macam mana? Siapa debat? Dia cerita apa? Sama ya, pelah otak itu sama. Banyak itu kan. Tak, bukan orang sini, dia orang sini okey. Kan? Ya. Jadi semua perlu sedar terhadap hakikat manusia yang tidak terlepas pada sifat lupa. Dia kena tengok balik, dia kena tulis balik. Oh tadi apa dia cerita? Oh pasal ni. Lepas tu share pula. Jadi bila ayah-ayah ni mencatat, sekarang ni dah mudah, kita ada handphone, boleh catat nota kat situ. Poin-poin penting tu share. Jadi malam sekarang semua jangan keluar. Malam ni kita maghrib berjemaah, ada tazkirah lepas maghrib. Anak pun tanya, bah, siapa yang akan sampaikan tazkirah malam ni? Tak lain tak bukan Sahibul Fadilah abah kau. Oh, payah mana abah pun boleh bagi ceramah. Ceramah dalam rumah je lah untuk anak-anak. Kan? Dapat. Ada pun seorang isteri, ni Abang Salin ya, jangan salah faham. Seorang isteri hendaklah patuh dan taat pada suami, walau apa pun yang suaminya inginkan, ikutlah perintahnya itu. Wah, dia baca. Adapun permintaan suami itu kadang-kadang susah untuk ditunaikan, tetapi usahalah supaya dapat membahagiakan suami kita. Bila membahagiakan suami, insya-Allah dijamin syurga untuk kita. Yang bini lain macam memang asal tu isteri je kata kan. Entahlah abang pun tak tahu kenapa kata kan. Macam ada niat kan. Jadi orang perempuan senang dia kata. Kalau kata ustaz tu lah dia kata, orang perempuan nak masuk syurga jaga 4 perkara. Nabi kata, pertama jaga solat, kedua jaga puasa, ketiga jaga maruah diri, maruah suami, dan yang keempat taat perintah suami. Kalau kamu jaga keempat-empatnya, Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? Orang perempuan siap boleh pilih pintu. Pintu ni lah, boleh pilih. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Ni semua dengan aku ni. Termasuk yang bercakap ni. Jadi orang perempuan mulai hari ni taatlah perintah suami. Setuju? Orang ngeleng pula, nak bagi hadis nampak tu. Osah lagi, nampak tak? Dah dengar hadis Nabi tadi kan. Jadi mulai hari ni taatlah perintah suami. Setuju? Apa nak koreh lah tu? Saya ulang balik soalan saya. Jadi mulai hari ni, okey tak apa saya ubah. Mulai hari ni taatlah perintah suami yang baik-baik sahaja. Setuju? Wah, baru dia angguk. Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Kau ajar mu tu. Tak adalah gurau ya. Alah yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak perempuan? Oh, nampak tu jenak ni. Kan? Kemudian ulama dulu berkata antara keberkatan ilmu kita belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Jadi seorang penuntut ilmu bila ada ilmu boleh sebar pada orang lain, dan bila diminta mengajar sanggup untuk berkongsi dan tidak menyimpan ilmu itu. Kongsi. Jangan boleh dengan dia sama pandai dengan aku orang, tak boleh. Tak ada, kongsi je. Lagi kita kongsi, lagi ingat dalam kepala. Tuan-tuan kalau tengok Imam Syafi'i macam ni, Imam Syafi'i datang nak berguru dengan Imam Malik. Dia datang, Assalamualaikum warahmatullahi. Utusan Imam Malik keluar, Waalaikumsalam, ada apa? Saya nak jumpa dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan dia kata. Kamu nak berguru dengan Imam Malik? Sebentar. Wahai Imam Malik, dekat luar sana ada seorang budak. Masa tu Imam Syafi'i budak lagi. Seorang budak, dia nak menuntut ilmu dengan kamu. Pesan dekat budak tu, Imam Malik kata. Beritahu kat budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun dengan tu. Imam Malik
Dia susun balik kitab Muwatta, himpunan hadis-hadis Nabi yang dulu-dulu tu, dia dah susun balik semula. Tak kurang 3,000 hadis ada dalam tu. Dia suruh budak tu baca dulu. Jadi utusan pun keluar, wahai budak, Imam Malik dah pesan, suruh kau baca dulu kitab Muwatta yang Imam Malik dah susun. Imam Syafi'i pun jawab, tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta yang disusun tu dalam kepala aku tu. Berlari masuk dalam, wahai Tuan Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta tu dalam kepala dia. Kata terperanjat Imam Malik. Sebab kitab Muwatta ni, himpunan hadis-hadis Nabi ni, tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Keluarlah Imam Malik tanya, wahai budak, betul ke apa yang aku dengar kau dah ada dalam kepala kau? Betul. Cuba kau baca muka surat ni. Dia tabuk muka surat tu sebiji. Tabuk muka surat ni sejibi. Tabuk muka surat ni sebijan. Sama. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta itu yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Tapi dia tak balun kepala kambing macam gitu. Kan kita mentah darah sampai tak lupa dunia tu. Itu macam mana nak ingat, kan? Tapi Imam Syafi'i itu dia. Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? 2 ke 3 kali satu hari. Kita tadarus pun terkial-kial. Tak ada banyak lagi juzuk tak cover ni. Cepat. Betul tak? Macam tu lah tuan-tuan. Tapi kita memang takkan dapat lah jadi macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Tuan-tuan, tak dapat dah. Kita ngapal Yasin je tengok. Bila baca tiba-tiba dah sampai kun fayakun. Apa hal sampai hujung lah ni? Kan? Sebab kita kadang-kadang kita dah hafal, tapi kita kurang mengamalkan. Bila last khatam Quran je tanya. Ada orang dengan bangga, abah dulu darjah 2 dah khatam. Anak pun tanya, berapa kali bah? Tu lah sekali. Ada perempuan tu lagi lah. Last khatam waktu tu lah, macam sebelum cara batal semayang. Nak nikah. Dengan baju gaun itu, dengan ropor, dengan ni. Bersimpuh ngaji. Masa mic khatam Quran. Imam dekat depan dengan Bilal dengan berapa tu dengar dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita lazi la ilaha illallah. Apa bodoh kau ngaji macam tu. Satu taman dengar. Allahu Akbar. Tu sebab kau nak belajar. Kau nak baca hari-hari. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Baca Quran tuan-tuan, insya-Allah tenang nanti. Itu masalah, sayup-sayup je masalah. Semua orang ada masalah. Mana boleh tak ada masalah? Semua ada masalah. Saya tengok dalam ni pun macam-macam masalah. Dia ada yang pandang saya, tapi dalam hati tu tak payah lagi dah. Relax. Percaya cakap saya malam ni, saya doa malam ni, keluar surau ni masalah selesai. Saya doa malam ni. Nampak dah? Kan? Ada seorang lelaki tu, anak S10 nak buka sekolah. Abang tak risau kau? Saya alhamdulillah, insya-Allah rezeki Allah bagi. Ya betul. Semua selesai. Bini kerja, dia mengangkang. Tak bergunanya jantan. Tapi bukan macam tu. Tu menyusahkan bini nama kan. Tapi makna kata masalah biasa. Saya ada satu tajuk, ujian dan cubaan daripada Allah. Tapi tak sampai lah malam ni. Makna memang confirm kena panggil lagi. Macam itulah cerita. Kan? Jadi apakah adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menuntut ilmu? Saya bagi. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Niat kerana apa? Kerana Allah. Bondo baik. Tengok bondo baik diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Bondo baik diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, bagi bantuan dekat orang susah.
Benda tu benda baik. Diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Niat pula kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau niat nak popular, tak dapat. Menuntut ilmu, benda baik. Diizinkan oleh Allah. Kan? Niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Nampak? Menuntut ilmu baik. Tapi menuntut dengan suami orang. Berdua je. Diizinkan oleh Allah tak? Tak diizin. Walaupun niat kerana Allah. Tetap dapat pahala ibadah. Dosa dapat. AJK surau, imam. Mana imam? Contoh. Imam dengan contoh kuasa surau. Pergi beri bantuan pada ibu-ibu tunggal. Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau pergi tengah bagi bantuan tu, sampai rumah terakhir, rumah ni korang tak payah pergi. Aku cover. Ada harapan, ada masalah ke situ. Ibu tunggal muda pula. Kan? Anak pun baru seorang. Cute miut lagi. Kan? Akan memang cute macam tu lagu tu kan. Abah Ayu sampai tu pula abang imam. Alah, tu kan penyakit tanda penyakit. Contoh bukan orang sini tau. Sini okey, tempat lain cakap ni contoh. Ya, ikhlaskan kerana Allah. Ya. Kemudian kalau kita tengok di dalam satu hadis Nabi, sesiapa yang menuntut ilmu syar'i yang sepatutnya dia lakukan untuk mencari Allah dengan ikhlas, namun tidak dia melakukan melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat cium bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Bono patutnya cari kerana Allah, tapi dia niat kerana dunia. Bukannya rugi tak dapat cium bau syurga. Nak cium bau syurga berapa tahun perjalanan? Berapa tahun? 500 tahun dah terbau dah. Bau pengsan sebab tak boleh cium bau syurga. Jadi jangan haraplah nak masuk cium pun tak boleh. Nampak ya? Kedua, adab kita dalam menuntut ilmu. Rajin berdoa pada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya bila imam apabila penceramah atau mana-mana penceramah lah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain subhanakala, semua boleh tadar, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dah kita doa sekali. Macam tu. Rajin berdoa pada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa dahagakan ilmu. Orang yang mencatat tu seronok dia catat. Ada lagi, apa lagi aku nak cari ni? Ilmu mana lagi nak cari ni? Kan? Cari. Kan? Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus dan tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia yang tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang yang rakus dengan ilmu pun tak pernah kenyang, orang yang rakus dengan dunia pun tak pernah kenyang. Maka apa jawapan Nabi dah pesan apa? Nabi pesan cari, dia kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan cari lembah yang ketiga. Nabi cakap. Maknanya dunia ni takkan pernah cukup. Dia akan cari 2 lembah emas. Tak banyak ke? Banyak, tapi jangan risau. Kalau dah ada 2 lembah, tetap dia nak cari lembah yang ketiga. Contoh yang malam ni saya umumkan. Siapa yang datang malam ni, alhamdulillah, saya umumkan malam ni. Tolong nanti jangan lupa tinggalkan nama. Ni contoh tau, bukan betul-betul tau. Contoh. Saya ulang balik semula, ni contoh. Jadi tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah malam kita akan bank in kan 500,000 seorang. Macam huyo semua kan. Dengan budak-budak apa? Kita dapat ke? Budak tu kan. Contohlah kan. Agak-agak apa berlaku? Silap-silap ada yang berkerja pun berhenti kerja. Inilah modal nak berniaga, dia kata. Ni nak buat itu. Macam-macam nak buat. Tetapi itu kat kita. Ada setengah orang garu kepala, tengah poning kepala, kau apa masalah kau? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang. Itu cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa tengah susah sangat. Anda tak payah tengok jauh lah. Cik tengok berapa ramai orang. Aku besok dah pencen, tak payah fikir apa. Aku duit KSP aku banyak. Aku dah pencen, aku boleh relax. 2 minggu lepas pencen, pegang senapang depan bank. Jadi jaga dah. Kau cakap itu tak payah fikir.
Rupa-rupa tak cukup. Anak-anak kecek sana, anak-anak ni minta, anak-anak ni anak menikah pun bagi. Tu saya pesan masa ceramah persaraan tu, jangan dibagi anak kau nak nikah, bagi sikit-sikit sudahlah. Itu duit usia tua kita. Kau gata nak menikah yang sadap kau, yang kahwin kau, pelak dead melak habis duit. Kan? Ya, ni cakap betul ni. Kan? Jangan habiskan. Kita pun ada benda kita nak buat. Kita nak pergi kuliah, kita nak pergi bercuti, nak pergi berehat. Sakit, poning, tu nak pakai. Nak pun faham lah, bukan sini lah, tampil lain, kan? Sikit lagi, saya faham bila dah bunyi tu semua orang, saya faham, dah rosah gelisah dah tu. Tak tahu nak berhenti ke macam mana ni, kan? Sikit ya. Saya ringkaskan. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa pada Allah. Tu keempat. Menjauhkan diri pada maksiat. Makna belum menuntut ilmu, dia pun jaga diri dia. Sebagai orang yang berilmu, kena jaga diri. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong tak boleh, malu pun tak boleh. Menuntut ilmu, tak faham, tanya. Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Apa maksud dia tadi? Kan? Tanya. Kemudian tak boleh sombong, belagak. Kata tak, siapa paling pandai dalam ni? Jangan belagak. Kita sombong tak ke mana, tuan-tuan? Keenam, mendengarkan baik-baik pengajaran yang disampaikan. Dengar elok-elok. 7, diam ketika pelajaran disampaikan. Jangan bising, ganggu kuliah. Kan? Kalau ada benda nak bercakap apa semua, keluar aja. Contoh ada telefon bunyi, emergency kat takut, jawab dah sekejap kat luar. Jangan kacau kat dalam. Hello, ada kuliah ni. Ustaz ada kat depan, dia tengah tengok aku ni. Tak payah, pergi kat luar. Pergi kat luar. Kemudian yang ke-8, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Contoh tak faham, baru bono poning-poning, balik cuba tanya. Kadang-kadang mungkin ustaz tu dah balik, pergi cari ustaz lain nak tanya. Yang ni pun maksud ini pun maksud ini. Kan? Kemudian, tu yang tanya, ustaz, macam mana ustaz ni? Saya nak jaga mak saya, ustaz. Mak saya tak sihat, tapi suami saya tak bagi. Macam mana ya ustaz? Kan? Ustaz tu pun cakap, memang kalau ikutkan, orang perempuan kena ikut taat perintah suami. Tapi dalam hal itu, suami sepatutnya, dengar ya, suami tidak boleh menghalang isterinya nak menjaga ibu dan bapanya yang sakit. Contohnya kadang dia banyak berlaku bila mak mentua, bapak mentua tak baik dengan suami. Banyak berlaku macam tu. Jadi suami ni jangan halang isteri nak jaga mak ayah dia. Malahan di segi hukum, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami. Ingat tu. Faham? Saya ulang balik. Suami tak boleh halang isteri untuk jaga mak ayah dia yang sakit. Pergilah jaga mak kata tak apa, anak-anak abang ke settle. Contoh kan? Dan begitu juga suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah dia yang sakit. Tapi contoh, suami saya tak bagi ustaz, saya pun tak adalah pergi. Isteri yang ikut perintah suami untuk tidak jaga mak dia yang sakit sebab suami suruh, isteri dapat pahala, suami berdosa. Ingat tu. Kalau isteri tak nak jaga mak betul suami dengan cara macam saya tak larat bang, saya tak nak jaga, tak larat bang, tahulah saya pun tak sihat, contoh. Suami tak boleh paksa. Tapi kebanyakan isteri biasanya dia nak jaga mak mentua dia. Tak apa bang, mak abang pun mak saya juga. Dan suami sebaik-baiknya berilah upah pada isteri yang nak tolong jagakan mak dan ayah kita. Faham tu ya? Bagi upah. Ambil upah jaga mak, ambil 2,000. Abang saya tak nak lah. Mak abang mak saya juga. Jangan risau, tu takkan berlaku. Tetap ambil tu. Jadi bagi je lah. Tapi betul, bagi je upah dekat isteri. Kan? Yang ke-9, menghafal ilmu yang disampaikan. Jadi macam tadi, yang saya kata tadi, berusaha memahami ilmu disampaikan. Suami dengar tak perhati. Apa pula macam tu pula? Kita suami berdosa pula larang dia. Contoh, kita ada sebab. Pergi tanya lah ustaz lain. Boleh, tak ada masalah. Pergi tanya. Ustaz, betul ke ustaz? Dengar yang apa tu, guru itu ngajar, dia kata, suami tak boleh halang isteri tu nak jaga mak ayah dia. Tanya pula orang lain. Macam itulah. Kemudian, 9, menghafal ilmu yang disampaikan supaya kita boleh ingat. Kita, poin yang pertama ni, kedua yang ini, ketiga yang ini, ingat balik. Mengikat ilmu pelajaran dengan tulisan, mencatat. Bak kata hukama dulu-dulu, ilmu itu ibarat haiwan buruan.
Nak tangkap dia dengan mata pena. Itu dia. Mana catat baru boleh tangkap ilmu tu. Kalau kita biar memang dia merayau ya. Tu yang aku pernah dengar lah benda tu, tapi apa dah? Sebab apa? Sebab tadi berusaha nak jadi macam Abu Hurairah. Itulah dia. Kan? Dia ingat tapi lupa tu kan. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dan kemudian menyampaikan ilmu dengan berdakwah. Berdakwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat tu. Jadi ada banyak lagi lah, tapi saya bagi sakat tu je dulu. Jadi saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Jadi insya-Allah ada tadi kita nak cerita pasal ujian dan cubaan kan, itu memang kuliah yang lain lah. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Ada yang tidur tak? Tadi saya bagi pulang tidur, tak ada yang tidur. Okey lah. Sogar lah mata kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian, insyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sungguh-sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa.